Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, al-fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli jatuan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kuliah kita, tuan-tuan, yang menyambung kembali daripada kitab Khilafiyah bab mengangkat tangan ketika berdoa. Yang telah lalu kita telah lihat beberapa hadis Nabi SAW, dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW ini kalau berdoa baginda mengangkat tangan. Antara dalilnya kana Rasulullah SAW idza rafa'a yadayhi fi ad-du'a lam yuhithuma hatta yamsaha bihima wajhah. Adalah Nabi SAW apabila mengangkat kedua tangan baginda semasa berdoa, baginda SAW tidak meletakkannya melainkan setelah baginda SAW menyapu kedua-dua tangan ke mukanya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Tuan-tuan, baginda Nabi SAW kalau berdoa baginda angkat tangan, dan lepas tu baginda akan sapu ke muka. Itulah amalan yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan, hadis yang lain, rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi wa qala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'al Khalid. Nabi mengangkat kedua tangannya, lalu baginda berdoa, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Dua kali baginda mengangkat tangan ketika berdoa. Tuan, baik, dalam satu hadis yang panjang, agak panjang ini, daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata, ketika balik daripada peperangan Khaybar, baginda sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Abu Amir mengetuai tentera Al-Autas, dan Abu Amir syahid. Sebelum syahidnya dia sempat berkata kepada Abu Musa, wahai anak saudaraku, pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mohonkan ampun untuk aku. Maka Abu Amir pun wafat, meninggal syahid. Kata Abu Musa, aku terus kembali bertemu dengan Nabi SAW dan menghabarkan kepada baginda, dan baginda meminta air untuk berwuduk. Kemudian baginda SAW mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu Abu Amir, dan aku melihat keputihan ketiak baginda. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang ini minta ampun kepada Nabi SAW melalui Abu Musa Al-Ash'ari. Lalu apa dia? Nabi berwuduk. Lepas berwuduk, Nabi berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ini Abu Amir. Baik, Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga nampak putih ketiak Nabi. Hadis ini ada beberapa dalil. Pertama sekali, dalil tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Yang kedua, dalil apa? Tadi Abu Amir wafat dah kan? Dah wafat. Kemudian Nabi minta tolong doakan. Jadi harus kepada orang yang hidup berdoa kepada yang telah mati. Betul? Itu yang kita buat tahlil tu. Betul, tuan-tuan. Yang tahlil tu apa? Kan kita doa kepada orang yang telah mati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini pun ada nama tahlil arwah pada nama-nama yang disebutkan, insya-Allah nanti tuan-tuan lepas Isyak. Nabi berdoa kepada orang yang telah mati. Samalah yang kita buat tu.
Kan? Kita doa kepada yang telah mati, mak bapak kita, adik-beradik, saudara mara. Dia apa masalah, tuan-tuan? Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terdapat juga hadis lain yang menunjukkan baginda mengangkat tangan. Qadimat Tufail bin Umair, Tufail bin Amr datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, sesungguhnya Daus menderhaka, maka berdoalah kepada Allah agar membalas mereka. Maka Nabi pun menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan baginda dan berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Daus ni apa, tuan-tuan? Daus ni orang, apa ni, kaum, tuan-tuan, kaum, yang menderhaka kepada Nabi. Tapi Nabi doakan apa dia? Ada tak Nabi doakan kemusnahan dia? Tak ada. Nabi doakan dia diberikan petunjuk dan hidayah. Tuan-tuan, ni kita tidak boleh mendoakan keburukan atas orang. Habis-habis pun kita serah je lah urusan dia kepada Allah. Habis Allah nak bagi petunjuk ke, nak buat apa tu, ya Allah, aku serahkan urusan orang ni kepadamu, ya Allah. Habis itu. Tuan-tuan, baik. Tu dalil, tuan-tuan. Dalil satu lagi, apabila kamu berdoa, kata daripada Ibnu Abbas, sabda Nabi SAW, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka mohonlah dengan batin kedua-dua tapak tangan kamu. Apa batin? Bibatini kaffaika, dengan telapak tangan. Ini dipanggil batini rahah. Apa ni, tapak tangan. Dengan tapak tangan kamu. Dan jangan bermohon dengan belakang. Jangan minta macam ni. Setengah orang ada bila Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala, minta bala, tak ada sini. Okey. Maka apabila kamu telah selesai, maka sapulah dengan kedua-dua tangan kamu itu ke muka. Ada riwayat Imam Ibnu Majah. Ini dalil Nabi suruh kita berdoa bibatni kaffaik, dengan tapak tangan, minta dengan tapak tangan, dan lepas tu sapu ke muka. Itu adab dia, tuan-tuan, tak ada orang nak menyalahi adab ni. Nak doa begitulah. Ini doa hari Jumaat sikit ya, tuan-tuan. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dah. Pendek aja. Kan? Yang ada tu letak atas paha. Allah, pemalas sungguh, tuan-tuan. Minta syurga. Minta syurga macam tu gayanya. Tak tahulah. Nak bagi tak bagi tu hak Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang minta kita gaya rupa gitu, punya malah, tuan-tuan, bagi selipar, kalau kita lah manusia, tuan-tuan, betul tak? Nak minta benda mahal, nak minta benda besar, macam tu rupanya, tuan-tuan, bagi selipar. Kan? Tak bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kalau manusia mengangkat kedua tangannya minta kepada aku, kata Nabi, Allah Ta'ala malu untuk tak bagi apa-apa. Doa ni, tuan-tuan, sama ada dibagi waktu tu, segera minta dapat. Minta dapat. Ni orang, kalau ada orang macam ni, tuan-tuan, jangan main-main, tuan-tuan. Mulut dia memang masin, tuan-tuan. Minta itu jam dapat. Ada minta lama pun dapat. Allah Ta'ala bagi lambat sikit, ikut kesesuaian. Dan ada Allah Ta'ala tak bagi di dunia, dia simpan di hari kiamat. Tak, semua yang kita minta tu dapat, tuan-tuan. Tapi macam itulah rupanya, tetap dapat. Dan orang yang nak berdoa ni sifatnya macam mana, kata Nabi, wa anta muqinun nabil ijabah, wa anta muqinun nabil ijabah, dan kamu yakin kamu akan dapat. Dah gambarkan dah dapat.
Ya, dah gambarkan dah dapat. Ya. Ini baru doa 3 hari tak tahulah ustaz dapat ke tak dapat. Memang tak dapat lah. Baru doa 3 hari tak dapat ustaz ni, dah doa tak dapat. La ilaha illallah, memang tak dapat lah. Wa anta muqinun nabil ijabah. Ya, tak kira doa tu jangan putus. Kalau para nabi pun doanya tuan-tuan berpuluh tahun baru dapat, apatah lagi kita orang biasa. Cuma kita ni tak sabar, jenis nak cepat, ini jam minta, ini jam dapat. Allahu Akbar. Sedangkan Allah Ta'ala itu lebih mengetahui. Baik, mana tadi tuan-tuan ya? Okey, hadis yang seterusnya tuan-tuan ya. Annaha ra'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadahi yaqul Allahumma innama ana bashar. Sesungguhnya dia, Aisyah radhiyallahu anha, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat kedua tangan baginda dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Nabi berdoa ke hadrat Allah, Allahumma innama ana bashar. Ya Allah, aku ni manusia biasa je ya Allah. Aku ni manusia biasa. Kalau Nabi sifatnya begitu tuan-tuan ya, makhluk manusia yang paling dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pun masih mengaku di hadapan Allah, aku manusia biasa. Apalagi kita dia tuan-tuan ya. Ada satu lagi, dalam berdoa ni kena ada sifat khusyuk dan tawaduk. Khusyuk ni ya, perhatikan penuh, memerhatikan dengan sepenuh hati apa yang kita minta. Okey. Yang kedua, dengan rasa tawaduk, merendah diri, mengharap sepenuh-penuh harapan dengan merendah diri kepada Allah. Allah Ta'ala tak suka orang yang tak minta. Ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala tak suka orang tak minta. Lepas sembahyang cabut, lepas sembahyang cabut. Kalau lepas sembahyang tu sakit perut, okey lah kan, emergency, biasakan minta tuan-tuan ya. Biasakan minta kepada Allah. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan, jangan rasa kita ni cukup. Jangan rasa kita hebat, rasa kita cukup. Ni penyakit manusia. Ada orang tak nak berdoa kepada Allah, dia kata apa? Buat apa nak paksa Tuhan? Ni orang tak belajar. Siapa yang doa tu kata paksa Tuhan? Doa tu minta bodoh. Kan kena bodoh betul. Geram tengok. Doa ni bukan nak paksa Tuhan, kita minta. Dan bila kita minta, kita khusyuk dan kita tawaduk, merendah diri, dan itulah sepatutnya sifat hamba. Dan Allah Ta'ala suka orang minta. Ud'uni astajib lakum. Kau doa kepada aku bagi. Dan kat situlah baru kita nak minta kepada Allah. Betul tak? Dalam doa tu kita minta kepada Allah, kita cerita susah kita, cerita masalah kita. Sebelum kita bagi tahu manusia tuan-tuan, sebelum kita bagi tahu manusia, kita minta kepada Allah, kita cerita susah kita kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itulah dia tu. Mohonlah pertolongan Allah dengan jalan kan, bis-sabri was-salah, sabar menghadapi ujian dan minta kepada Allah dengan cara solat. Selepas solat doa. Itulah dia tuan-tuan. Dalam kesusahan, kesempitan, kalaupun manusia ni dekat dunia ni dia senang, manusia ni jenis senang, tak ada masalah atas dunia ni. Dia tahu tak nasib dia bila dia masuk dalam kubur? Dia tahu tak besok dia mati ni husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tak tahu. Tapi itulah yang disuruh kita minta. Dan dalam kubur selamat. Apa lagi? Bila kita dah mati nanti husnul khatimah. Itu penting tuan-tuan ya.
hati tak berubah atas iman. Urusan dunia memang kita senang, tapi urusan ni kita tahu. Tak tahu kan? Allahu Akbar. Nasib kita malam ni, besok pun kita tak tahu. Ya. Ada orang kaya raya, bila banjir jadi miskin. Nah, saya pergi banjir ni tuan-tuan, Allahu Akbar, saya pergilah beberapa tempat melihat kesan-kesan banjir tu. Allahu Akbar. Yang kereta mewah bersepah, tuan-tuan, habis tak boleh pakai. Segala macam Mercedes, segala macam Porsche, Ferrari, habis. Habis tak boleh pakai. Bela pula kolam ikan mahal-mahal, ikan temoleh, ikan kelah. Tuan-tuan, ikan kelah tuan-tuan, sekilo RM500 temoleh. Kalau seekor, sekilo RM1,000, lebih mahal daripada siakap mahal. Bila banjir, habis tuan-tuan. Banjir, ikan hilang. Ikan ada beribu-ribu. Habis tuan-tuan, sekelip mata. Motor tak boleh pakai, kereta tak boleh pakai. Apa yang boleh pakai? Basikal. Tinggal pakai basikal. Awak tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi kemusnahan ini menginsapkan kita. Ya. Kita minta kepada Allah, doa sentiasa dijauhkan daripada bala bencana. Siapa yang minta? Hari-hari orang minta jauhkan daripada bala bencana. Orang sembahyang, orang masjid, kan? Orang surau hari Jumaat minta, tiap-tiap Jumaat minta kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala ini daripada kita tuan-tuan. Sekarang ni musim tak habis lagi tuan-tuan. Jadi musim hujan tak habis lagi, semua orang kena. Rumah saya tuan-tuan, kampung saya yang tak pernah banjir, tuan, banjir. Kebun tenggelam, lembu mati. Semalam saya balik kampung, abang saya bagi tahu, kampung ada 40 ekor lembu mati. Seekor 6,000, 5,000. Ya dah. Ya, pokok sawit mati. Kan tuan-tuan, nampak tuan-tuan, semua orang kena tuan-tuan. Jadi mintalah kepada Allah. Kita nak minta malas. Kita minta malas. Orang berdoa kita tak nak doa. Nak pergi masjid apatah lagi. Allahu Akbar. Betul? Ada orang cakap lah tuan-tuan, jangan barrel pula. Orang cakap, saya kadang-kadang fikir betul juga. Waktu lepas PKP buka, orang pergi mana tuan-tuan? Segala tempat dia pergi. Stadium pergi, tempat shopping pergi, kompleks, segala macam tempat peranginan kau pergi. Kan? Semua tempat penuh. Yang tak penuh apa? Masjid surau, kan? Tapi bila banjir, kenapa kau lagi pergi masjid, pergi surau? Pergi lah pergi shopping kompleks. Kenapa kau tak lagi pergi stadium? Dia cakap lah tuan-tuan. Kadang betul juga. Betul tuan-tuan. Tak lari pergi tempat. Bukanlah itu maksud dia tuan-tuan. Ya, manusia kena kembali kepada Allah. Nak kembali kepada Allah, datang rumah Tuhannya. Mana rumah Tuhan? Masjid. Tapi masjid ni kata ulama tuan-tuan, masjid, rumah ibadah, tempat kita menyembah kepada Allah ni, tuan-tuan tahu tak? Ya, kata ulama, inilah tempat yang paling sukar, yang paling jauh, yang paling berat untuk sampai. Ya, tempat yang paling susah nak sampai tuan-tuan. Sebab orang yang paling kaya pun belum tentu sampai, walaupun dia banyak modal. Betul? Dia belum tentu sampai masjid dan rumah Allah. Allahu Akbar. Dan tempat yang paling jauh sekali untuk sampai. Sebab orang yang paling dekat pun belum tentu sampai. Setuju tuan-tuan, kan? Dan tempat yang paling berat untuk sampai. Berapa ramai manusia yang sudah pergi jauh memanjat segala macam gunung, belantara dan sebagainya, tapi dia masih terlalu berat untuk memijak tangga masjid, yang kadang masjid tak ada tangga pun.
Surau ni tak ada tangga pun tuan-tuan, masuk terus. Kalau motor pun boleh terus masuk dalam, kan? Allahu Akbar. Betul kata ulama ni tuan-tuan. Bila saya dengar ni tuan-tuan, terharu. Saya memang terkesan lah, sebab rumah saya sebelah masjid tuan-tuan. Kalau aku tak pergi ni, aku pun sama dengan orang. Betul? Tuan-tuan, kan? Rumah sebelah masjid, Allahu Rabbi, kan? Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita berjiran. Tempat yang paling jauh untuk sampai, sebab apa? Orang yang paling dekat pun belum tentu sampai. Ya, tempat yang paling sulit untuk sampai, perlu perbelanjaan, sebab kadang tak perlu belanja pun. Orang yang paling kaya banyak harta pun belum tentu sampai. Dia bukan, kata ulama ni bukan nak suruh hari-hari tiap-tiap waktu duduk masjid, bukan. Tapi apa? Bila dipanggil datang lah tu dia. Buatlah kerja. Masjid dekat Malaysia ni sepah-sepah, masjid surau mana-mana kita pergi. Tapi banjir ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau kat Selangor 30 masjid, 60 surau, 30 sekolah agama musnah. Jam tuan-tuan, perlu perbelanjaan besar. Orang yang kena musibah ni dah memang kena musibah kan? Cobaan dia begitu, hilang harta benda, kemusnahan, ya. Tadi ada pula yang cakap, ada yang cakap dengan saya tadi kan, yang kat bandar-bandar kena tu ustaz, dia ada gaji. Ni orang kampung kena, dia ada gaji apa? Betul juga. Kan? Tu yang kena bantuan tuan-tuan. Bantuan segera. Ya, bantuan apa, ada yang minta bantuan sokongan psikologi. Ada yang dah kena mental kat tuan-tuan. Dah 3 hari dia tengok rumah dia tuan-tuan, tak buat apa. Orang lain duk kemas, dia tak kemas tuan-tuan. Dia duduk tengok tuan-tuan. Dia berat tuan-tuan. Ya, dia dah bukan patah semangat tuan-tuan, hilang semangat. Dia nak kena support. Itu cubaan. Yang kita tak kena ni apa cubaan? Sejauh mana kita nak tolong, sejauh mana kita nak bantu, kan? Daripada duduk bising dalam WhatsApp ni, salah itu, salah ini, semua salah. Salah bomba. Dia tahu tak bomba pun rumah dia kena banjir, macam mana? Kan? Tanya bomba, kan? Di rumah dia pun kena banjir, macam kan? Jadi itulah tuan-tuan, ya. Sekarang ni bukan waktu untuk bising, waktu untuk tolong orang. Bukan waktu nak buat perancangan banjir sana, tebuk sana nak buat, bukan waktu nak buat terusan. Dah banjir dah pun. Kemudian dah fikir. Sekarang ni waktu nak bantu orang ni. Nak meneruskan tadi dia cakap apa tadi dengan kawan saya. Nak meneruskan kelangsungan hidup. Tuan-tuan nak cari tong gas, nak cari dapur, dia nak masak, nak makan. Tuan-tuan elektrik tak ada. Apa ni, air tak ada, macam mana nak hidup, kan? Dah 2 minggu. Ada yang rumah, saya tanya tadi kawan saya dekat Bukit Lancung tuan-tuan, Bukit Lancung, dekat belakang Shah Alam, tepi sungai, antara tempat yang paling teruk tuan-tuan. Saya pergi, Allahu Akbar. Saya tanya dia tadi, dia dah masuk pejabat, rumah dia pun kena tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah siap belum orang kemas-kemas? Tak siap lagi. Dah 2 minggu lah, kemas tak siap lagi. Tengah kemas, air apa pula ni, hujan pula lagi. Sekarang ni orang fobia tuan-tuan, tak boleh tengok hujan lebat, dia jadi fobia. Sama macam kakak saya kampung tuan-tuan, air masuk dalam rumah. Tak pernah umur air masuk dalam rumah tuan-tuan. Habis jengkal tuan-tuan. Sebaiklah sempat selamat barang kitab saya apa semua. Tapi rumah saya semalam tu pun air dah nak naik tuan-tuan. Tapi air dia putih, bersih tuan-tuan, air hujan. Maknanya apa tuan-tuan? Air dah tak boleh mengalir. Saluran semua dah penuh. Bumi tak boleh nak menyerap. Dah tepu. Jadi mana? Air naik lah atas tanah. Hujan 3 jam tuan-tuan, habis. Basuh balik, nanti hujan lagi, banjir balik. Ini psikologi tuan-tuan.
Betul? Ni psikologi tuan-tuan. Tak habis ni basuh lagi, tak habis basuh lagi. Nampak? Allah Ta'ala uji. Allahu Akbar. Tu tuan-tuan, yang kita ni Allah Ta'ala uji ni, apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tolong. Tu dia. Tak boleh tolong tu, kita tolong apa yang termampu. Tu ujian kita. Allah Ta'ala uji kita dengan tu. Baik tuan-tuan, kemudian sambung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman As-Samurah bin Samurah, dia berkata, maka berhentilah aku kepada Nabi SAW, sedangkan ketika itu baginda mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Abdurrahman bin Samurah ini jumpa Nabi, Nabi sedang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Boleh hadis daripada Aisyah menyebut tentang doa Nabi kepada ahli Baqi', farafa'a yadahi 3 marrat, maka dia Nabi mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Nabi berdoa kepada ahli Baqi'. Apa maksudnya tuan-tuan? Ahli Baqi' ni siapa? Ahli kubur Baqi', tuan-tuan. Ahli kubur Baqi', Nabi berdoa di tanah perkuburan. Maknanya apa tuan-tuan? Harusnya kita berdoa kalau kita pergi tanah perkuburan. Nabi doa. Dalam satu hadis lagi sebut, Nabi selalu pergi ke Baqi'. Nabi selalu pergi ke Baqi'. Kadang pada waktu malam, Nabi pergi ke tanah perkuburan. Ada berani tuan-tuan. Kalau kubur bawah tu jauh tuan-tuan, kubur atas depan Malabar tuan-tuan. Jangan masuk dalam, parking tepi. Ada berani? Kalau bawah tu ngeri sangat. Ni tepi jalan. Lepas-lepas minum kat Malabar tuan-tuan singgah. Ada berani? Nabi selalu pergi kubur. Kadang-kadang dalam hadis kata Nabi pergi kubur tengah malam. Yang ini Aisyah tengok Nabi doa kepada ahli kubur. Maksudnya apa? Harus pergi kubur. Kalau Nabi pergi dah jadi sunnah pergi kubur. Doakan pula ahli kubur. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Itu perbuatan Nabi. Ada dalil. Nabi sendiri tunjuk. Bukannya bid'ah, bukannya sesat. Lelah kalau tuan-tuan pergi kubur, kan, bawa ayam golek, bawa lilin, telur, kan, pulut kuning. Jangan lupa satu lagi, rokok kretek. Dia Benson Hedges, Tony Winston, dia tak main tuan-tuan. Dia mau rokok kretek tuan-tuan. Kan, pelik tu. Perangai orang kita tak habis-habis tuan-tuan. Sampai sekarang ada lagi la ilaha illallah. Kalau bawa ayam tu haram lah, kan, untuk muja dan sebagainya. Baik. Hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara qala Ibrahim wa Isa wa rafa'a yadahu wa qala Allahumma ummati. Ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, ummati, ummati. Ya, Nabi sayang kepada umatnya, umat-umatnya yang terdahulu musnah. Kan? Kenapa Allah Ta'ala tak musnahkan umat Muhammad? Ya, waktu Nabi ada, wa anta fihim. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa anta fihim. Nabi masih ada bersama dengan umatnya. Dia tak akan diazab, tak akan diturunkan balak. Dan masih ada lagi orang yang memohon ampun. Tuan-tuan, masih adalah orang mohon ampun. Itulah baiknya tuan-tuan. Orang masjid, orang surau ni tiap-tiap waktu mohon ampun, minta rahmat turun. Jadi saya pelik kalau ada orang-orang yang tak sokong, kan? Allahu Akbar. Tolong amin pun malah tuan-tuan. Awak dah lah malah nak menghafal doa tak reti, baca tak reti. Tolong amin pun malas tuan-tuan. Tak guna satu sen. Tolong amin pun jadilah. Sebab apa kata Nabi SAW, doa yang diaminkan ramai orang itu lebih baik
daripada yang diaminkan oleh orang yang sedikit. Bila paling ramai? Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat lepas tuan-tuan tu saya tersesat tuan-tuan. Tersesat tuan-tuan. Kawan saya bawa kereta 2 kali pusing, last sekali masuk Jalan Duta. Dah pukul 1. Nak sembahyang Jumaat mana? Saya kata pantai dalam lah. Saya pun tunjuk jalan sini. Kan? Daripada Subang tuan-tuan. Dia selalu dia lalu jalan. Hari ni dia berputar 2 kali tuan-tuan. Jam dah pukul 1. Nak sembahyang Jumaat mana lagi cari senang? Sini lah saya kata. Baik. Hadis yang lain daripada Sayyidina Umar adalah Nabi SAW ketika turunnya wahyu, baginda mendengarnya wahyu itu di hadapannya seperti suara lebah. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya pula pada suatu hari, kemudian berlalulah ia daripada baginda. Lalu baginda menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Nabi mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat dan berdoa. Ni cantik kalau dapat menghadap kiblat, berdoa. Dan hadis yang lain daripada Qais bin Sa'ad, ketika kemudian baginda mengangkat kedua tangannya dan baginda berdoa, Ya Allah, dengan limpahnya salawatmu dan rahmatmu, curahkanlah ia ke atas keluarga Sa'ad bin Ubadah. Ni orang minta doa selamat, doa selamat kepada Nabi. Nampak? Nabi doakan keluarga Sa'ad bin Ubadah. Maka haruslah kita buat doa selamat. Kalau orang minta, sebut nama. Orang minta pada Nabi doakan keluarga Sa'ad, Nabi doakan. Orang minta doakan tadi, arwah siapa tadi? Abu Amir yang mati, dia doakan. Harus tuan-tuan. Itu yang kita buat doa selamat, kenduri doa selamat, kenduri kesyukuran, segala macam lah tuan-tuan ya. Kalau orang kita tuan-tuan ya, tengok sekarang lagi kalau nak puasa tuan-tuan, tak berhenti tahlil tuan-tuan. Pas subuh ada, pas zuhur ada, pas asar ada, kan? Pas maghrib, pas isyak ada. Ya Allah, tak apa tuan-tuan ya. Kita ingat orang yang dah tak ada. Kemudian pernah aku mengiringi daripada hadis daripada Usamah, pernah aku mengiringi baginda SAW ketika di Arafah. Lalu baginda mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Unta baginda ketika itu bergerak-gerak, lalu jatuhlah tali ikatannya. Lalu baginda mengambil dengan tangannya, sedangkan baginda mengangkat tangan yang sebelah lagi. Nabi doa ni pegang tali unta. Nabi doa, tali unta jatuh. Jadi sebelah Nabi doa, sebelah dia ambil tali unta. Nampak tuan-tuan? Jatuh tali unta tu, Nabi ambil sebelah, tangan dia sebelah lagi doa. Tu kata Usamah. Jadi tu adab, walaupun sebelah tangan. Jangan sebelah tangan tuan-tuan. Tapi memang orang tu tangan dia sebelah tuan-tuan. Nampak? Tuan-tuan tengok askar, kalau dia berdoa kat tengah padang kawat tu macam mana? Pasal tak? Sebelah tangan dia pegang senapang lah, sebelah tangan dia doa. Sah. Sebab Nabi pun pernah berdoa sebelah tangan, sebab tali unta Nabi jatuh. Baik tuan-tuan. Imam Al-Munziri membuat satu jujuk khas, satu bab khas dalam hal mengangkat tangan ini. Imam An-Nawawi menyatakan dalam syarah Muslim, ya aktsaru min an tuhsar. Hadis-hadis ini, hadis-hadis mengenainya lebih banyak daripada yang dicatat. Maknanya apa tuan-tuan? Hadis yang menyatakan Nabi mengangkat tangan ini terlalu banyak. Hadis yang Nabi angkat tangan ini terlalu banyak. Baik. Tidak telah datang hadis yang banyak tentang mengangkat tangan ke langit ketika berdoa dengan tidak terkira banyaknya.
Dan sesiapa yang mendakwa terbatasnya, iaitu hadis itu sedikit saja, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan yang keji. Apa? Hadis mengangkat tangan ni terlalu banyak, kata Imam Nawawi. Jadi siapa yang kata hadis tu sikit aja, maka dia telah melakukan perbuatan yang sangat keji. Nak tunjukkan tu banyaknya Nabi berdoa, dan setiap kali Nabi doa, Nabi mesti angkat tangan. Baik, dalam kitab Fathul Mu'in, ya, ni kitab kita lah mazhab Syafi'i, tuan-tuan, ya. Ni saya belajar dululah kitab ni waktu dulu tuan-tuan. Dan ketika berdoa, disunatkan mengangkat kedua tangan yang mulia bersama dengan kedua-dua bahunya dan menyapu muka dengan kedua tangan selepas doa. Angkat, ada yang kata antara ni dengan bahu. Jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat. Jangan gitu. Gitu. Sederhana. Lepas tu apa dah? Sapu ke muka. Dan mungkin orang yang menyatakan Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa dengan hadis, ada juga yang kata ada Nabi tidak mengangkat tangan pada suatu dalam doanya kecuali ketika solat minta hujan. Maka sesungguhnya baginda mengangkat kedua tangannya hingga nampak putih kedua-dua ketiak Nabi. Adalah satu Nabi tak angkat tangan barangkali dalam ni. Ada yang mengatakan Nabi tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Ada sesuatu tu Nabi tak angkat tangan. Tapi itu satu je lah, kan? Yang banyak apa? Angkat tangan. Jadi kita ambil lah yang banyak, tuan-tuan. Habislah masalah. Baik. Kemudian apa dia? Menyapu muka selepas berdoa. Samalah tadi. Lepas doa ni, apakah dalil yang menunjukkan amalan menyapu muka selepas berdoa? Sapu, tuan-tuan, bukan cium tangan sendiri. Faham, tuan-tuan? Ni ada orang sapu muka, bukan cium tangan sendiri. Sapu. Baik. Adalah Nabi SAW mengangkat kedua tangan baginda semasa berdoa, dan baginda tidak meletakkan melainkan setelah menyapu kedua-dua tangannya ke mukanya. Ni hadis sama yang tadi. Ya, kata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka mohonlah dengan kedua tapak tangan kamu, dan jangan bermohon dengan kedua belakang tapak tangan. Maka apabila kamu telah selesai berdoa, sapulah ke muka kamu. Satu lagi. Apabila kamu memohon kepada Allah dalam berdoa, kata Nabi, maka mohonlah dengan bahagian dalam tapak tangan, dan jangan kamu memohon dengan belakang, dan sapulah dengan kedua tapak tangan kamu. Dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah, pada bab adab-adab berdoa, beliau berkata, dan telah berkata Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya, adab doa itu ada 10. Kata Imam Al-Ghazali, yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ada dua imam besar dalam mazhab kita, tuan-tuan. Apa dia? Yang ketiga, menghadap kiblat. Adab doa, dan mengangkat kedua tangan dan menyapu ke muka pada akhir doa. Angkat tangan, lepas tu sapu. Dalam kitab Fathul Mu'in disebut juga sama tadi. Angkat tangan, kemudian sapu. Dalam Hasyiah Al-Bajuri, dan tidaklah disunatkan menyapu muka setelah selesai doa dalam solat. Dalam solat tak. Sebab tu kita tak sapu muka dalam solat kunut, ya. Dalam apa dalam solat kunut? Dalam doa kunut masa solat, kan. Malah terlebih Allah meninggalkannya bersalahan ketika di luar solat. Ini beza dah, tuan-tuan. Di luar solat kita sapu muka. Dalam solat kita tak sapu muka. Itu ada beza sikit.
Ya, doa dalam solat tak perlu sapu muka. Di luar solat sunat. Ya. Baik. Ada yang menyatakan amalan ini berdasarkan kepada satu hadis. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, katanya, Sayyidina Umar berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menadah tangan masa berdoa, tiada mengembalikan tangan itu hingga menyapu dengan tangannya ke mukanya. Ya? Okey. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Ya. Baik. Kata Imam As-Sun'ani, doa pada hadis ini menjadi dalil disyariatkan menyapu muka dengan kedua tangan selesai berdoa. Ya. Baik. Apabila dalam hadis yang lain pula, apabila kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah dengan bahagian dalam tangan kamu, dan jangan kamu memohon dengan bahagian belakang, dan sapulah ke muka kamu. Di antara hikmah menyapu muka, apa hikmah sapu muka, tuan-tuan? Jarang jumpa ni kan? Kata Imam As-Sun'ani, ada ulama yang menyatakan bahawa hikmahnya adalah kerana kedua-dua tangan yang diangkat berdoa itu tidak kosong daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah kalau kedua tangan yang penuh dengan rahmat itu disapukan ke muka wajahnya sebelum diturunkan kembali, kerana wajah itu dianggap sebagai anggota tubuh yang paling mulia dan paling terhormat. Sebahagian ulama kata, kenapa perlu sapu ke muka? Kan? Sebab kita bermohon dengan tangan itu memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tangan yang memohon rahmat itu kan, kita sapukan ke muka, ya, supaya apa dia, tuan-tuan? Sebab muka adalah tempat yang paling terhormat. Itu rahmat itu yang kita pohon tadi tu, kedua-dua tangan yang penuh dengan rahmat itu, tidak kosong daripada rahmat Allah, kata ulama. Ya, tangan itu penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat, sebab kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu minta rahmat, tuan-tuan, minta rahmat, dan kemudian kita sapu ke muka. Tu banyaklah dia, insya-Allah adalah hikmahnya. Sebab apa, tuan-tuan? Itu perbuatan Nabi. Ingat dia, perbuatan Nabi ni, Nabi kalau buat ni bukan saja-saja. Ya, Nabi tak buat seronok-seronok, Nabi tak buat suka-suka macam kita buat. Kita buat apa kata kita suka, kan? Kita buat apa yang kita rasa kita ni. Tapi Nabi buat sudah tentu ada hikmah. Sama juga macam Allah Ta'ala larang sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, sudah pasti ada buruk. Ya, sudah pasti ada keburukan. Dan keburukan, kalau manusia melakukan keburukan kepada Allah, akan diturunkan bala bencana. Itu. Sebab itu, tuan-tuan, ada beberapa maksiat, ya? Nabi kata ada beberapa maksiat yang dilakukan yang boleh menurunkan bala bencana. Tuan-tuan, ya? Ini penting untuk kita tahu, tuan-tuan. Tapi kita jangan katalah, tuan-tuan, ya, bahawa banjir yang berlaku ni balak daripada Allah, sebab manusia jahat. Tak boleh, tuan-tuan. Jangan main-main, tuan-tuan, suka-suka hati. Inilah tempat kau kena banjir sebab kau maksiat. Oi, jangan, tuan-tuan. Nak kena pelangkung, tuan-tuan. Ya, tapi kita ambil pandangan secara umum. Ya, ya, ada 15 maksiat yang kata Nabi SAW bakal mengundang bala. Ya, kena hati-hati, tuan-tuan, ya? Jangan kita melakukan perkara ni sampai Allah Ta'ala turunkan bala.
Saya tak nak ulas apa-apa tuan-tuan, saya cuma nak baca. Apabila harta negara beredar di tangan orang yang tertentu. Harta negara, harta rakyat, bukan harta perseorangan, bukan harta individu. Okey. Tapi kalau dijadikan sebagai barang permainan, pemilikan orang tertentu, habis. Yang kedua, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Amanah jawatan tadi bukan sumber keuntungan, dia kerja, beban. Tapi kalau dia jadi sumber keuntungan, mengambil faedah daripada jawatan yang ada, ya, ni yang Nabi pesan. Jangan amanah tu laksanakan, tak mampu tinggalkan tuan-tuan, itu lebih baik. Kan? Tak mampu tinggallah, tak payah dah. Tak laru, tak larat, tak mampu, dah banyak sangat, kan? Tak mampu nak buat, tinggallah, bagilah kat orang. Sebab apa kata Nabi SAW, itu bukannya kebanggaan, tapi kesusahan dan penderitaan kamu nanti di hari kiamat. Tuan-tuan, berat tau. Jadi kita banyak sangat dah tak lalu nak buat, tinggal lah. Tak ada untung apa-apa. Tapi kalau jawatan tu jadikan barang keuntungan, amanah tadi dijadikan barang perdagangan, baik. Zakat dijadikan hutang, tangguh dululah bayar zakat. Boleh diskaun tak tengkorak dia? Kalau zakat ibak main-main jam ni tuan-tuan, tu masalah besar. Bayar zakat tak? Kita janganlah cakap tuan-tuan, orang yang kena banjir, yang kena musibah tak bayar zakat. Jangan. Kan kita sekarang ni dah bayar belum tuan-tuan? Zakat kita, zakat harta tuan-tuan, jangan zakat fitrah. Zakat fitrah sekarang bulan puasa. Zakat fitrah ni tuan-tuan semua orang bayar. RM8, RM7.5, semua orang bayar. Zakat yang disimpan, zakat harta, cukup nisabnya 20,000 lebih, 20,000 berapa ringgit maka kena bayar. Cukup haul dan cukup nisab. Suami menurutkan perintah isteri. Jangan salah faham tuan-tuan, ini bukan queen control. Tapi kalau isteri dah jadi ketua rumah tangga, ini memang nak bagi jahanam. Faham tuan-tuan? Suami dah tak kerja, isteri jadi ketua rumah, memang payahlah. Itu. Baik, anak derhaka kepada ibunya, makin banyak lahirnya anak-anak derhaka. Kemudian apa? Sedangkan anak itu baik dengan kawan-kawannya, berbuat baik dengan kawan tapi derhaka kepada kedua orang tua. Allahu Rabbi. Entah tak tuan-tuan, berapa ramai anak-anak muda yang lari ikut kawan-kawan, tinggalkan mak bapak. Kan? Masalah, tinggal mak bapak. Ikut kawan, lari sana, lari sini. Dan menjauhkan diri dia daripada bapanya. Dia tak ambil tahulah hal keluarga dia, makan ke tak makan, minum, tinggal dekat stesen bas, tinggal dekat hospital, tinggal kemauan tua-tua. Ni memang nak turun balak ni. Kata Nabi. Suara yang sudah ditinggikan dalam masjid, orang bertekak, bergaduh, bersembang dalam masjid, terutamanya bab dunia. Dalam masjid jangan cerita apa-apa bab dunia. Zikir, wirid, doa, baca Quran, solat. Nak cerita bab dunia, nak sembang, mengarut, berepik, boleh doa. Tapi kalau yang cerita luar masuk dalam masjid, habis. Habis tuan-tuan. Baik. Yang ke-9, orang yang menjadi ketua kepada satu kaum adalah orang yang paling hina sekali, yang paling teruk sekali perbuatannya, tak ada ilmu, tapi itulah yang dilantik sebagai ketua. Ini pun masalah juga. Siapa yang dilantik jadi ketua kepada orang Islam? Masalah yang saya tengok, minta maaf lah tuan-tuan, ya, sepanjang saya hidup, Allah, masuk tahun baru ni tuan-tuan, saya pun dah 5 siri tuan-tuan. Masuk 5 siri, dah separuh abad dah hidup. Apa yang saya tengok, jahanamnya masyarakat kita, negara kita, sebab apa?
salah pilih pemimpin, salah pilih ketua, salah pilih orang yang menguruskan kita, baik daripada peringkat yang paling kecil sampai peringkat yang paling atas. Salah pilih. Lalu yang pilih siapa? Kita lah pilih, kan? Kita yang pilih. Ni masalahnya. Salah pilih ketua, salah pilih pengurus, habislah. Kan? Dah tahu dia kaki penyamun perompak, tarik judi kaki botol, kita lantik juga jadi pemimpin. Siapa salah? Kita lah salah. Kenapa tarik cari orang yang akhlaknya baik, yang amanah, yang jujur? Ada lagi. Tapi itulah, kan, seorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Orang itu dimuliakan sebab apa? Jahat. Ni lagi teruk. Habis dah tak ada dah orang baik. Yang jadi ketua semua orang jahat, tuan-tuan. Betul. Jangan salah pilih pemimpin. Saya bukan kempen pilihan raya, tuan-tuan. Yang salah faham pula. Tapi akibat salah pilih itulah nanti apa dia? Buruknya sampai kat kita. Padanlah. Siapa suruh pilih? Kan? Baik, arak diminum di merata-rata tempat. Arak bersepah-sepah. Kan? Asalnya tempat kita ni tak ada lah, tuan-tuan. Kain sutera dipakai oleh orang lelaki apabila orang lelaki mula memakai kain sutera. Artis disanjung. Orang yang penghibur itu disanjung. Lebih besar daripada sanjung ulama. Betul, tuan-tuan? Tak saya nak selindung lah, tuan-tuan. Betul? Kalau mengaji berapa bayar hadiah dia? 20,000. Okay. Kalau menyanyi hadiah dia berapa? 1 juta. Jadi siapa yang disanjung oleh manusia? Sebab tu kalau kena balak, na'udzubillah, tuan-tuan. Ini dah pesan Nabi, kan? Kalau orang yang tak tentu hala, kan, sanjungannya lebih tinggi, habis. Muzik banyak merata-rata, terutamanya yang melalaikan. Hati-hati, kan? Kalau konsert tak payah panggil, tuan-tuan. Kalau konsert percuma, malam tahun baru, ya salam, hujan pun penuh orang, kan? Betul, kumpul ramai-ramai malam tahun baru, duduk tengok jam. Kat rumah dia tak ada jam ke? Kan? Betul, kat rumah dia tak ada jam. Jam kat rumah bersepah-sepah, tengoklah jam kat rumah tu sama, kan? Tapi sebab ada konsert, ada bunga api, rasa seronok, kan? Yang tu lah. Tapi kalau masjid panggil, tak datang, kan? Padahal masjid tu siapa panggil? Tuhan panggil. Kau nak berjaya, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi tak nak. Dan yang ke-15, generasi umat akhir zaman ini melaknat, menyalahkan generasi pertama para sahabat atau yang sezaman dengan mereka. Betul hari ni orang mencaci maki sahabat, macam Syiah mencaci maki keluarga Nabi, isteri Nabi, dan orang-orang yang tak betul marah kepada apa dia? Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Ya Allah. Maka inilah dia. Jadi hati-hati, tuan-tuan, ya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selamat kita daripada segala ujian yang besar, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambunglah dalam kesempatan yang akan datang, insya-Allah. Kita ada tahlil selepas daripada syair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi